Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 现在祝愿弟兄姐妹们平安 Di luar hujan cukup deras Saudara. 啊！外面下大雨， Tapi kiranya semangat kita mendengar firman lebih semangat lagi. 但是我们可以用更起劲的这个精神聆听神的话语。 Yang ada di rumah semangat selalu. 在家的平安。 Mari kita lihat firman Tuhan hari ini, Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 59. 我们一起来看圣经约翰福音第6章第25节到59节。 Sebenarnya saya membahas sampai ayat 66 dan ini ayatnya cukup panjang Saudara. 啊，这段经文差不多长。 Saya akan bacakan sampai ayat 40 saja, jadi 25 sampai 40 dalam bahasa Indonesia. 单单用印尼语来念第25节到44节。 Silakan saudara buka di Alkitab masing-masing, saya tidak tampilkan di layar. Silakan saudara buka di HP atau di Alkitab. Yohanes pasal 6 ayat 25, demikian firman Tuhan saya akan bacakan, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semuanya diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak, yang percaya kepadanya, beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. 读经支持。 Saudara, tema yang kita renungkan hari ini adalah akulah roti hidup. 今天的主题我是生命的粮。 Saudara, ada 7 kali Tuhan Yesus mengatakan akulah. 主耶稣曾经7次讲过我是。 Seperti di slide ini saudara, jadi Yesus berkata akulah roti hidup. Sorry saudara. Akulah terang dunia, akulah pintu, dan seterusnya saudara. 在荧幕上我们会看见主耶稣曾经说过的我是生命的粮，我是世界的光，我是门。接下去 Nah saudara, nanti sepanjang 7 minggu ke depan kita akan membahas tentang tema-tema ini. 那么这7个星期我们会讨论这些主题。 Nah, yang pertama kita bahas hari ini adalah akulah roti hidup. 今天我们要讨论的主题就是我是生命的粮。 Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu pernah bertanya kepada murid-muridnya. 主耶稣曾经问他的门徒， Menurut kata orang, siapakah aku ini?
人人说我是谁？ Murid-muridnya mengatakan, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari nabi. 门徒们就大说，有的人说是施洗约翰，有的人说是以利亚，有的人是说其中一位先知。 Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, menurut katamu sendiri, aku ini siapa? 主耶稣就问门徒说：“你们说我是谁呢？” Lalu Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 彼得就说：“你是弥赛亚，神的儿子。” Tuhan Yesus memuji perkataan Petrus karena dia memberikan jawaban yang benar, saudara. 那么主耶稣就称赞彼得，因为他给正确的答复。 Nah, tetapi pada hari ini, saudara-saudara, 那么今天 Tuhan Yesus mengungkapkan siapa identitas dirinya. 主耶稣再次显明到底他是谁。 Jadi ini bukan dari kata orang, tapi dari kesaksian Yesus sendiri. 不是别人说，乃是主耶稣自己的证明出来。 Dia betul-betul menunjukkan siapa sesungguhnya diri dia. 要证明显出他到底是谁。 Dan dia berkata, saudara, akulah roti hidup. 主耶稣说：“我是生命的粮。” Ini satu pernyataan mengungkapkan inilah Tuhan Yesus sebagai roti hidup, saudara. 主耶稣自己显明他是生命的粮。 Nah, saudara-saudara, kita akan merenungkan apa arti perkataan Tuhan Yesus ini. 今天我们要一起思考，主耶稣讲这句话到底有什么含义？ Mengapa Yesus mengatakan dia roti hidup? 为什么主耶稣说我是生命的粮呢？ Nah, saudara-saudara, kita akan memperhatikan yang pertama. 我们注意第一点， Yesus menyatakan bahwa dia itu adalah Allah, sumber hidup yang kekal. 主耶稣要证明他就是那永生生命的神， Jadi ini arti pertama dari roti hidup itu, saudara. 这就是生命的粮。 Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah. 主耶稣说：“我就是。” Saudara, kata ini itu di dalam bahasa Yunani itu egoemi artinya. 在这个希腊文，它的原文是 ego eli。 Nah, ego itu artinya aku dan eimi itu artinya juga sama, yaitu aku, saudara. 那么 ego 或者 eli 都同样的意义是我。 Jadi ini double ego sebenarnya, saudara 那 ya. 么是我也是我， Jadi kalau diterjemahkan itu aku adalah aku. 它的意思就我就是我。 Ini satu kalimat yang luar biasa dari Tuhan. 这是神一个很奇特的。 Nah, kalimat ini sebenarnya mirip dengan di dalam Keluaran 3 ayat 14. 但是我们看出埃及记第3章14节， Musa pernah bertanya kepada Allah, siapakah namamu? 摩西曾经问问神说：“你到底是谁？” Lalu Allah menjawab, aku adalah aku. 神说：“我就是我。” Nah, saudara perhatikan, Septuaginta yaitu Alkitab Yunani untuk Perjanjian Lama menerjemahkan nama Allah Yahweh pada ayat ini dengan ego eimi. 那么旧约圣经在希腊文称呼神是我就是我。 Jadi artinya itu Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. 那么主耶稣显明称呼他自己就是神。 Nah, ini satu pernyataan yang menunjukkan kepada kita Yesus yang berkata aku adalah roti, dia itu adalah Allah sendiri, saudara. 那么当主耶稣说我是生命的粮的时候，就显明他就是神。 Dan karena dia itu adalah Allah, maka dia adalah Allah yang memberikan kehidupan, saudara. 因为他是神，所以他能够把生命赐给人。 Nah, kalimat ego eimi ini ada 7 kali minimal di dalam Alkitab 那 kita, 么 saudara. 接下去有7句话，这个 ego eli 被使用。 Nah, saudara, kalau kita lihat itu Zakirnai pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. 那么有一个回教领袖，他说雅各奈，他说耶稣不曾显明他是一位神。 Tetapi ayat ini menunjukkan kepada kita ada 7 kali minimal Tuhan Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah, saudara. 但是在这段经文，我们看见主耶稣7次称呼他自己就是神。 Jadi Yesus itu benar-benar Allah yang menjadi sumber daripada kehidupan manusia. 他就是神，是人生命的泉源。 Nah, kita akan perhatikan hal ini, saudara. 我们注意自己， Yesus berkata, akulah roti hidup. 主耶稣说：“我是生命的粮。” Di dalam ayat 50 berkata, Yesus berkata, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 第50节告诉我们，这是从天上降
下来的粮，叫人吃了就不死。 Bahkan dikatakan yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. 甚至神话也告诉我们，吃这饼的人，吃这粮食的人，永远不死。 Saudara, kalau kita lihat bahwa roti ini adalah kebutuhan pokok zaman itu. 我们知道粮食是我们人的必需品。 Kalau zaman kita ini saudara, kebutuhan pokoknya itu adalah nasi. 像现在我们每天所吃的食物就是饭。 Jadi kalau Tuhan Yesus mungkin misalnya ada di Indonesia dan Yesus barangkali berkata, Aku adalah nasi hidup. 所以可能若是在印尼的话，主耶稣会说：“我就是这个活的饭。” Roti atau nasi ini saudara sesuatu yang tak bisa tidak harus kita makan. 所以每一天每时每刻我们都需要吃这些这个食物， Tiap hari harus makan nasi. 每一天都要吃饭。 Saya tahu ada beberapa yang nggak makan nasi, saudara. 有一些人可能没有吃饭， Tapi mungkin makan makanan pokok yang lain. 但是他能够用其他的食物来代替吃饭。 Tetapi saudara, nasi ini adalah kebutuhan pokok kita, 但 saudara. 是我们知道，这个饭是我们每个人所需要的， Nasi ini yang menopang hidup kita ini. 它能够托住我们的生命。 Jadi sepentingnya kita memerlukan nasi atau roti, demikianlah sebenarnya kita membutuhkan Kristus dalam hidup ini. 我们需要吃饭，我们需要粮食，正如我们在灵命上需要耶稣一样。 Jadi tanpa roti, tanpa Yesus itu kita nggak bisa hidup, 所 saudara. 以没有粮食，没有耶稣的话，我们不可能存活。 Yesus betul-betul menyatakan dirinya itu adalah makanan pokok bagi kehidupan kita. 所以主耶稣已经显明他自己就是我们人生的生命的粮， Kita tidak bisa hidup tanpa Dia, saudara. 我们不能没有他而存活， Kita pasti akan mati tanpa Kristus yang adalah roti hidup. 因为就是没有耶稣成为我们生命的粮，我们必死。 Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, tanpa Kristus kita akan mati. 正如刚才我们唱的诗词里面告诉我们，没有耶稣，我们必死。 Nah saudara-saudara, sepanjang khotbah ini mari kita merenungkan akan bagian firman 弟 Tuhan. 兄姐妹，在今天的讲道，让我们思想这句话： Bahwa tanpa Kristus itu saudara kita pasti akan mati. 没有耶稣的话，我们必死。 Tetapi dengan Kristus yang adalah roti hidup, pasti hidup kita akan hidup, saudara. 但是若是我们有生命的粮，耶稣基督，我们必定可以活着。 Jadi artinya saudara-saudara bahwa kita harus memiliki Yesus di dalam hidup ini. 意思说，在我们生命中，我们必定要有耶 Karena 稣， memang Dia yang memberi kehidupan buat kita, saudara. 因为他可以把生命赐给我们。 Sebagaimana roti memberi hidup buat kita, demikian Kristus menjadi pokok kehidupan kita. 正如食物可以供应我们，让我们生存，以生命的粮，我们也需要耶稣。 Saudara, mari kita merenungkan betapa kita butuhkan Kristus untuk memberi hidup buat kita. 让我们好好的思考，我们何等的需要耶稣。 Tentunya saudara-saudara, hidup yang dimaksud Kristus di sini adalah hidup rohani, saudara. 当然，主耶稣所说的这个存活的这个生命，就是灵命。 Yesus berkata, Akulah roti hidup. 主耶稣说：“我是生命的粮。 Nah, hidup yang dimasukkan di sini ini bukan hidup jasmani, saudara. ”这个生命不是属肉体， Tetapi ini adalah hidup rohani. 乃是属灵的问题。 Di dalam bahasa Yunani ada dua kata hidup, itu dibedakan, saudara. 在希腊文有分辨两种的生命， Hidup jasmani itu diterjemahkan itu bios. 属肉体的生命是 bios， Tetapi hidup rohani itu diterjemahkan joy, saudara. 属灵的生命翻成 joy。 Dan kata hidup di bagian ini itu memakai kata joy, hidup rohani. 那么在这段经文所用的这个生命就是 joy， 属灵的生命。 Jadi Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Dia itu adalah pokok kehidupan di dalam rohani kita. 所以主耶稣要强调说，他就是生命的根源。 Jadi tanpa Yesus dalam kehidupan kita secara rohani, kita akan mati secara rohani, saudara. 若是在我们属灵生命的事上，我们没有耶稣的话，我们必定会枯萎衰死。 Sehingga betul-betul kita membutuhkan Dia sebagai makanan rohani kita. 所以我们实实在在的需要耶稣成为我们生命的粮。
Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 51, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 第51节告诉我们，我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。 Saudara perhatikan di dalam ayat ini, ayat 53, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 第53节，耶稣说：“我实实在在地告诉你们，你们若不吃人的子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。” Saudara, ini satu pernyataan yang sangat penting dari Tuhan. 这个主耶稣给我们一个重要的宣告。 Kalau kita tidak memiliki Dia, saudara, kita tidak mempunyai hidup di dalam diri kita. 我们没有耶稣的话，我们的生命就不能活住。 Hanya Dia yang bisa memberi hidup rohani itu buat kita. 只有耶稣能够让我们的灵命活着。 Saudara-saudara, di dalam ayat 54 dikatakan, 54节告诉我们， barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。 Dan di ayat 55 dia berkata, dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. 55节，我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。 Jadi kalau kita mau hidup, saudara, tidak bisa tidak, kita harus menyambut Yesus yang adalah roti hidup. 所以我们要存活的话，我们要接受耶稣成为我们生命的粮。 Saudara, kebutuhan jasmani ini sangat penting sekali. 肉体的需要很重要， Tapi Tuhan Yesus pernah mengatakan, 但是主耶稣曾经说过， manusia bukan hanya hidup dari roti saja, 人活着不是单靠食物， tetapi juga manusia membutuhkan firman Allah di dalam hidupnya. 在他生命中，他需要神的话语。 Saudara-saudara, kita tidak hanya hidup dari roti atau dari nasi saja, 所以我们活着不单单是靠赖这个肉体的食物而已， tetapi kita juga membutuhkan yang namanya roti hidup, yaitu Kristus. 但是我们真正需要有生命的粮，就是耶稣基督。 Kita sangat butuh Kristus dalam hidup ini. 我们需要耶稣在我们生命中。 Pernyataan-pernyataan Kristus membuktikan kepada kita, kita sangat-sangat butuh Dia, saudara. 在这里就告诉我们，看见我们实在很需要耶稣。 Maka melalui firman Tuhan hari ini, mari saudara kita boleh mulai memikirkan akan firman ini. 所以让我们今天好好思考神的话， Agar kita bisa menyambut Yesus dan menerima Dia di dalam kehidupan kita. 让我们真正可以迎接而且接受耶稣成为我们生命中的主。 Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱主内弟兄姐妹， pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, 当主耶稣显明他自己是生命的粮的时候， kalau kita lihat sebenarnya juga bangsa Israel itu nggak terlalu percaya, saudara. 其实以色列人也不是很相信， Bahkan mereka tidak percaya sama sekali. 他们甚至不相信。 Saudara, kalau tadi melihat di dalam ayat 25, saudara, 就是我们看第25节， orang-orang ini mencari Yesus. 他们寻找耶稣， Tapi justru kemudian Yesus berkata kepada mereka, 后来耶稣对他们说 kamu mencari aku bukan karena melihat tanda, tapi karena roti dan kamu kenyang, saudara. 你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。 Jadi mereka mengikut Yesus sebenarnya ini adalah lebih kepada urusan perut, urusan kenyang, saudara. 所以他们跟随耶稣，寻找耶稣，是为了肚腹的问题。 Jadi mereka tidak kenal itu siapa Yesus. 他们其实不是真正认识耶稣是谁。 Padahal di dalam konteks bagian firman Tuhan ini, saudara, itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. 其实当我们看这段经文的时候，主耶稣正在行神迹，给5000男人吃饱。 Dan sebenarnya ini bisa lebih daripada 10 orang jika dihitung dari perempuan dan juga anak-anak, saudara. 这是加上女人加上孩童的话，可能会整万人。 Ini satu mujizat yang begitu besar. 这是一个很大的神迹， Tapi mereka tidak melihat bahwa Yesus itu adalah sumber hidup. 但是他们不知道耶稣是生命的粮。 Mata mereka melihat, tapi hati mereka tertutup kepada Kristus. 他们的眼睛看见主的神迹，但是他们心灵的眼睛聋下。 Mereka hanya ikut Yesus, mereka hanya mencari Yesus karena mereka sudah melihat roti, mereka sudah kenyang, saudara. 他们寻找耶稣，跟随耶稣，因为他们得饱。
Jadi mereka mengikut Yesus bukan karena kebutuhan rohani 所 mereka. 以他们追随耶稣不是因为灵命的需求。 Dan ini dua hal yang sangat berbeda, saudara. 我们看这两件很大的分别。 Ikut Yesus karena urusan rohani dengan ikut Yesus urusan jasmani itu berbeda sama sekali. 跟随耶稣，因为属灵的需要或者肉体的需要有很大的差别。 Nanti kita akan melihat bagaimana orang-orang ini ketika mereka mengikut Yesus hanya karena urusan jasmani. 所以我们会发现到，在经文里告诉我们，他们跟随耶稣单单是为了肉体的需要。 Saudara, harusnya mereka melihat tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu menunjuk kepada dirinya yang berkuasa memberi hidup. 其实他们应当会发现到，主耶稣给他们的神迹是要叫他们看见主可以给他们生命的粮。 Tuhan beri makan 5.000 orang. 主耶稣供应5000人吃饱， Bahkan ketika dikumpulkan masih banyak sisa 12 bakul. 甚至剩下的粮食把它收集起来还有12个篮。 Harusnya mereka berpikir, ini orang ini siapa? 其实他们应该思考，到底这个人是谁？ Kenapa kau dia bisa melakukan seperti ini? 为什么他会行这样的神迹呢？ Dengan tanda sehebat ini mestinya mereka melihat, oh ini adalah benar-benar Yesus yang adalah roti hidup. 他能够行这种奇迹，他应该是能够是生命的粮的耶稣。 Tapi masalahnya mereka tidak tertarik kepada Yesus yang adalah sumber hidup, saudara. 但是他们不被耶稣是生命的粮吸引着， Mereka hanya lebih tertarik melihat berkat-berkat yang diberikan oleh Yesus. 他们被吸引的是看耶稣能够给他们救体的祝福。 Nah saudara, ini adalah problem hidup banyak orang Kristen hari ini. 今天很多基督徒也面对同样的问题， Tidak hanya zaman dulu, tapi juga zaman sekarang, saudara. 不单单以前以往，现在也是一样。 Ikut Yesus tetapi karena persoalan jasmani saja. 跟随耶稣是为了救体的需求， Ikut Yesus karena urusan kesembuhan, urusan mujizat dan urusan berkat-berkat saja. 跟随耶稣是要看见神迹，是要看见神的恩典与祝福。 Kelihatannya mengikut Yesus, tetapi sebenarnya hanya penggemar dan bukan pengikut sejati, saudara. 所以他跟随耶稣，只是不是真正的跟随。 Saudara, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, 当主耶稣显明他是生命的粮， justru orang-orang Yahudi berkata, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya juga kita kenal? 他们就说，岂不是他是约瑟的儿子，那木匠的孩子？我们也认识。 Bagaimana dia berkata dia ini adalah telah turun dari surga? 他怎么可以说他是从天上降下来的呢？ Mereka tidak percaya pada Yesus, saudara. 所以他们不相信耶稣。 Bahkan mereka menantang, tanda apa yang engkau bisa perbuat supaya kami bisa percaya kepadamu. 他们反而挑战耶稣说：“你能够行什么神迹，让我们可以相信你？” Meskipun saudara nenek moyang mereka itu sudah makan mana, saudara. 有可能他们的祖宗已经吃了神所降下的玛瑙， Dan jelas-jelas itu membuktikan dari Allah sendiri. 而且这件事已经证明是从神而来的。 Dan mereka tidak tahu Yesus itu adalah roti dari surga yang adalah mana yang sejati. 但是他们根本不知道耶稣是从天上降下来的真正的玛瑙。 Sampai Yesus mengatakan kepada mereka, nenek moyangmu makan mana dan mereka mati. Tetapi aku memberi hidup yang kekal. 甚至主耶稣说：“你的祖宗吃了玛瑙死，但是我可以赐给你永恒的生命。” Saudara-saudara, ini membuktikan kepada kita mereka bukan pengikut Kristus. 所以在这里证明告诉我们说，他们不是真正跟随耶稣的人。 Saudara, apa tandanya kalau orang itu bukan pengikut sejati dari 一 Kristus? 个不是真正的跟随耶稣的人的象征是什么？ Apa ciri seseorang itu dapat disebut sebagai penggemar Tuhan Yesus? 一个真正只是羡慕耶稣的人的特征是什么？ Berdasarkan teks yang kita baca ada 3 hal, saudara. Ada 4 hal. 从这段经文我们看见有4点。 Yang pertama, penggemar itu hanya memikirkan urusan roti atau hal jasmani. 羡慕耶稣的人，他们只是为了食物、肉体的需求。 Yang kedua, saudara, mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. 第二，他们不会真正的相信耶稣。 Dan
yang ketiga saudara, makan daging dan darah Tuhan Yesus itu terlalu berat bagi mereka. 第三就是当他们吃主的肉、喝主的血的时候，是对他们实在很大的一个重 Di 担。 dalam ayat 60 mereka berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? 那么第60节告诉我们，在那里说他这话甚难，谁能听呢？ Dan di ayat 66 kemudian mereka itu mulai mundur ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 66节告诉我们，从此他门徒中多有退去的。 Jadi 4 hal ini bisa menunjukkan seseorang bukan pengikut sejati dari Tuhan 从 Yesus. 这个4点的特征，我们知道他们不是真正跟随耶稣的人。 Bagaimana dengan pengikut yang sejati, saudara? 那么一个真正跟随耶稣的人， Orang-orang yang mengikut Yesus secara sejati, fokusnya itu bukan hal jasmani tapi soal rohani, 他 saudara. 们的终点不是在肉体的需求，乃是属灵的需求。 Akan mementingkan Kristus lebih besar daripada berkat-berkatnya. 他们看重耶稣过于一切的祝福， Akan menyadari bahwa Kristus itu adalah kebutuhan pokok di dalam kehidupan ini. 他们会知道耶稣是他真正生命的基本的需要。 Saudara, seharusnya ini yang menjadi sikap kita. 应当我们的态度如此。 Kita sadar bahwa kita sangat butuh Tuhan Yesus. 我们要有这个悟性，晓得我们很需要耶稣。 Sebagaimana kita butuh nasi, demikianlah kita butuh Kristus di dalam rohani kita. 每天我们需要吃饭，我们在每天的生活中的灵命也需要耶稣。 Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan roti hidup ini? 我们怎么样可以得到这个生命的粮呢？ Tuhan Yesus mengatakan, 主耶稣说 bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. 你们工作不是为要得着这个会让你们也是死去的食物， Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup. 你们要追求能够让你们得到永生的食物。 Nah, orang-orang pada zaman itu mereka bertanya, lalu pekerjaan apa yang akan kami lakukan? 那么当时的人就问我们应当做什么工作呢？ Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, 主耶稣告诉他们说， ini pekerjaan yang dikehendaki Allah bagi kamu. 这是神向你们所要做的工作， Pekerjaannya adalah percaya. 就是相信。 Ini kalimat misteri, saudara. 这是很奥秘的一个词。 Tuhan Yesus suruh mereka bekerja. 主耶稣说：“做工吧。 Lalu ketika mereka tanya, pekerjaan apa yang kami lakukan? ”他们问做什么工？ Kalau suruh kerja, kami sudah siap untuk kerja. 要叫我们工作做工，我们已经预备好。 Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, bekerja yang dimaksud itu adalah percaya. 主耶稣是告诉他们，你们所要做的只是相信。 Jadi untuk memperoleh roti itu, saudara, yang perlu dilakukan itu percaya. 你们要得着这个生命的粮，唯一所做的就是相信。 Jadi ini apa artinya, saudara-saudara? 什么意思呢？ Untuk memiliki roti hidup, mereka bukan mengandalkan akan kekuatan mereka sendiri. 你们要得着生命的粮，不是靠自己的能力， Bukan bersandar pada usaha dan pekerjaan manusia. 不是靠人所做神人的作为， Tetapi mereka harus betul-betul percaya kepada Kristus. 但是他们要真正相信耶稣基督。 Bekerja itu sangat penting, saudara-saudara. 工作重要。 Kalau orang tidak bekerja, kata Paulus, nggak boleh makan. 保罗告诉我们说，不做工不可吃饭。 Tetapi untuk hidup yang kekal, yang diperlukan itu adalah percaya. 但是你要得着这个永恒的生命，唯一你能做的就是相信。 Hidup kekal tidak diperoleh dengan usaha dan jerih lelah manusia. 永恒的生命不是靠人的劳力而得来的。 Usaha manusia adalah sia-sia di hadapan Tuhan. 我们在神的面前，一切的作为都是突然。 Tetapi percaya artinya menerima pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. 但是相信就是相信绝对耶稣在十字架上所完成的一切 Jadi 事。 bagaimana menerima roti hidup?
我们要怎么样得着接受这生命的粮？ Saudara, dengan kita percaya kepada Kristus, 就是相信耶稣基督， Dia sudah menyelesaikan semuanya buat kita. 他已经完成了一切， Dia sudah kerjakan semuanya buat kita. 他已经为我们做了一切。 Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Dia. 我们能够做的只是相信， Menerima apa yang telah Dia lakukan. 接受他为我们所做的一 Dengan 切， demikian kita akan memperoleh hidup yang kekal. 那么我们就可以得着这永恒的生命。 Barang siapa yang percaya, dia akan mempunyai hidup yang kekal. 相信的人就必得着永恒的生命。 Itulah kata Tuhan Yesus. 这是主耶稣告诉我们的。 Barang siapa percaya, mempunyai hidup yang kekal. 凡相信的人就必得永生。 Ini yang kita perlukan dalam mengikut Tuhan. 这是我们跟随主所需要的， Kalau kita mau menikmati akan roti hidup ini, 就是我们要享用这永恒生命的粮。 yang kita perlukan itu adalah iman kepada Kristus. 我们对耶稣基督要有绝对的信心， Jadi yang kita cari di dalam dunia ini bukan tentang berkat-berkatnya lagi, saudara. 所以我们寻找在世界上的不是单单祝福， Tetapi Kristus yang memberi hidup kekal buat kita. 乃是我们需要耶稣赐我们永恒生命的主， Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, 就是我们已经真正相信了他。 apakah memang Tuhan itu tidak memberkati kita? 是不是主不再赐福给我们呢？ Saudara, Tuhan sangat memberkati. 神必定赐福， Karena Tuhan Yesus itu adalah sumber kepuasan hidup. 因为只有主耶稣能够满足我们的生命。 Yesus berkata, akulah roti hidup. 主耶稣说：“我是生命的粮， Barang siapa datang kepadaku, 来到我面前 ia 的， tidak akan lapar lagi. 他不再饥饿。 Barang siapa percaya kepadaku, 凡相信我的， ia tidak akan haus lagi. 他必再不渴。” Saudara, ini satu kalimat yang luar biasa. 这是很特别的一句话。 Tuhan Yesus mau nyatakan kalau kita ikut Dia dalam hidup ini, 主耶稣说：“就在你人生中，你愿意跟随他。 kita betul-betul akan mengalami yang namanya hidup puas, saudara. 我们在人生中会经历到一个满足的人生， Kita akan mengalami yang disebut sebagai kepuasan hidup. 我们在生命中会经历到一个满足的人生。 Kita tidak akan lapar lagi. 我们不会再饥渴， Kita tidak akan haus lagi. 我们不会再渴。 Tuhan Yesus pernah ketemu dengan perempuan Samaria, saudara. 主耶稣当他见到一位撒玛利亚妇人， Ngobrol-ngobrol di sumur. 当他们在这个井旁交谈的时候， Waktu ngobrol, Tuhan Yesus mengatakan engkau punya suami sekarang 5 dan yang sekarang bersama dengan engkau juga bukan suamimu. 主耶稣说：“你已经有5个丈夫，现在有的也不是你的。 Lalu Tuhan Yesus bilang kepada dia, ”后来主耶稣告诉他说 kalau engkau minum air ini engkau masih haus. ：“就是你喝井里的水，你还会渴； Tetapi air hidup yang kuberikan kepadamu engkau tidak akan haus lagi. 但是生命的水我给你，你必定不再渴。” Apa artinya bagi kita? 什么意思呢？ Di dalam Kristus kita akan menemukan kepuasan yang sejati. 就是在耶稣基督里面，我们会得着真正的满足， Kristus sudah cukup untuk memuaskan hati manusia ini. 因为耶稣基督已经足够满足我们心灵的需求。 Kristus sempurna bagi kepuasan sejati kehidupan kita manusia. 因为只有耶稣是一个完全的神，能够满足我们生命的需要。 Kristus akan membuat kita tidak lapar dan tidak akan haus lagi, saudara. 他不会叫我们再饥饿，也不会叫我们再口渴。 Saudara, sebagai orang Kristen, apakah kita sudah menunjukkan hidup yang puas di dalam Allah? 弟兄姐妹，我们在我们人生中是不是已经显明我们满足在耶稣里面吗 Richard Baxter mengatakan, ？Richard Baxter 曾经说过， seseorang disebut dia beribadah kepada Allah 一个人被称为敬畏神的人， jikalau dia benar-benar bersuka di dalam Allah. 就是当他能够在神里面喜乐。 Jadi tanda daripada kehidupan kita yang puas itu kalau kita betul-betul bersuka di dalam Allah. 当我们能够满足在神里面的一个表现，就是能够过着喜乐的日子。 Apakah di dalam kita mengikut Tuhan betul-betul kita sudah bersuka bahwa Allah itu sukacita kita yang sejati? 是不是在我们人生中，我们以神为我们最大的喜乐？ Seserah orang dunia pada hari ini banyak mencari kepuasan bukan di dalam Tuhan tapi dalam dunia ini. 现在世界的人寻求
满足喜乐不是在神里面。 Mungkin hari ini kita orang Kristen itu tidak pergi lagi ke klub malam atau ke diskotik atau ke tempat pelacuran, saudara. 可能现在我们基督徒不会再去酒吧去找妓女， Tetapi seringkali mencari kepuasan di tempat yang lain, saudara. 但是我们又会寻找其他的满足在别的地方。 Ada orang suka traveling, suka shopping, suka prestasi kerja, studi, cari hal-hal yang lainnya, saudara. 有的人会去超市去观光去买东西，有的会去旅游其他的。 Kalau kita melihat bahwa minimal ada 4 yang menjadi hal di mana orang mencari kepuasan dalam dunia ini. 但是当一个人在世界上寻求满足的时候，有4点我们可以 Ada 看 orang 见。 mencari kepuasan di dalam harta. 有的人寻找满足是在他的产业里面， Ada orang mencari kepuasan di dalam takhta, wanita atau popularitas. 也有人寻求满足是在他名义上，在他权威上还是地位上。 Saudara, tentunya kalau kita menikmati harta, jikalau kita nikmati di dalam konteks dan waktunya Tuhan, tentunya itu tidak salah, saudara. 当然，当我们享受神给我们的祝福产业在神里面，那也不错。 Tetapi masalahnya banyak orang sudah memperhalakan hal ini. 但是很多人以财物成为偶像， Seolah-olah di dalam hal ini dia akan menemukan kepuasan yang sejati, saudara. 他好像在产业里面能够寻找真正的满足。 Dan ini menjadi sebuah tantangan besar bagi perjalanan kehidupan kita ke depan. 当然，这些都是成为我们在人生中要面对的巨大的一个挑战。 Harta, takhta, wanita, popularitas itu telah membelenggu kehidupan manusia dalam dunia ini. 名望、权力女人、产业，都是我们生命中的一个挑战， Dan itu menjadi sebuah pergumulan rohani bagi perjalanan kehidupan kita ke 也 depan. 会叫我们属灵生命的一个很大的一个挑战。 Dan tidak sedikit orang jatuh di dalam lubang ini. 很多基督徒也是堕落在同样的一个洞里面。 Untuk jadi populer hari ini sangat gampang, saudara. 要有名声、有名望很容易。 Saya kaget ketika istri saya memberitahu namanya Gojali everyday, saudara. 我很吃惊，当我的师母告诉我这个 Gojali everyday， Everyday. Jadi dia jadi sorotan media begitu, saudara. 在视频在报告，它很吸引人。 Kemarin saya dengar di Metro TV. 昨天 Sore-sore 在这个 Metro 电视我看， Dia bisa meraih keuntungan sampai 12 miliar. 他可以有收入差不多12亿。 Hanya karena jual foto selfie-nya yang apa adanya begitu, saudara. 他只是卖他自己拍的自己的像。 Saya kadang pikir apa gantengnya ya Gojali. 我一直注意看这个人， Sudah 也 lihat 不 kan 是很英 fotonya? 正。弟兄姐妹，你们有看他的像吗？ Mungkin saya lebih ganteng dari Gojali loh, saudara. 牧师比他英俊的多。 Tapi saya seganteng ini nggak laku 12 miliar loh. 但是牧师的脸没有他的价格高。 Dia muka biasa aja bisa laku 12 miliar. 他平平常常的一个脸型都能够卖这么昂贵。 Sekarang orang mencari kepuasan gampang sekali, saudara. 现在人找满足可能很容易， Ini bukan nggak boleh, saudara. 这不是不可以， Kalau kita nikmati di dalam waktu dan konteksnya Tuhan itu boleh, saudara. 但是就是在神的旨意里面，我们享受，这是没问题。 Tetapi ada hal yang kita waspadai. 但是我们要警惕的， Jangan sampai menggantikan Kristus yang adalah sumber kepuasan kita yang sejati. 不要以这些东西来代替了神主耶稣成为我们生命的 Kalau 粮。 kita ikut dia, dia akan membuat kita puas secara rohani. 我们就是真正的跟随他，他会叫我们得到真正的满足。 Saudara, persekutuan kita dengan Kristus itu satu persekutuan yang sangat indah sekali. 我们与主的一个团契是一个很美的一个团契， Itu sebabnya mengapa kita bisa puas di dalam Kristus. 所以为什么我们在耶稣基督里面可以得着真正的满足？ Saya menutup dengan satu contoh. 我用一个例子来结束我的讲道。 Semua kita pasti kenal Jokowi. 当然，
我们每一个人都认识Jokowi 总统， Kita tahu banyak fakta-fakta tentang Pak Jokowi. 我们知道很多他可以证明出来的事实， Bahkan termasuk keluarganya, tentang anaknya, kita banyak tahu fakta-fakta itu. 包括他的家庭、他的儿女，我们都可以知道。 Tetapi itu hanya kita kenal secara fakta, saudara. 但是这个是可能事实上我们认识， Tapi kita nggak punya hubungan secara pribadi dengan Pak Jokowi. 但是我们跟我们的总统没有个人的结交。 Tetapi kalau kita kenal dia secara pribadi, saudara, 就是我们私下真正的认识他， itu sangat berbeda sekali. 当然不一样。 Kita bisa makan bersama, 可能与他一同吃饭， diskusi atau pergi bareng gitu. 跟他讨论事件或者私下的问题。 Kita tahu kesukaan dia, dia juga tahu kesukaan kita. 我们知道他的爱好，他也知道， Sama seperti suami dan istri saling kenal sekali. 好像夫妻的彼此认识。 Nah, saudara-saudara, kalau kita sangat kenal dengan Kristus secara pribadi, 就是我们私下真正的认识我们的耶 itulah 稣， yang menjadi sumber daripada kepuasan yang sejati. 这就是真正的满足的源头。 Kita ada relasi pribadi dengan Kristus. 我们与基督有一个独特的关系， Kita tidak hanya tahu dia secara fakta, tapi kita punya hubungan pribadi dengan Kristus. 我们不单单是理智上、知识上的认识，但是有独特的个人的认识。 Dan kalau kita kenal dia sebagai roti hidup, dia akan memuaskan kehidupan kita. 当我们知道他是生命的粮，他会满足我们一切的需求， Mari membangun hubungan kita dengan Kristus. 让我们建立与基督密切的关系。 Tuhan Yesus memberkati kita. 愿神赐福， Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。